Hai semua, bersama saya Tutor Aziz. Kali ini kita nak tengok ekonomi bab 1 untuk tingkatan 5, iaitu ekonomi dan kerajaan. Okey, apa yang kita belajar dalam bab 1 ni? Okey, dalam bab 1 ekonomi dan kerajaan, yang pertama, okey, kita akan tengok peranan kerajaan dalam ekonomi. Okey, apa peranan kerajaan? Kita kena tahu apa itu kerajaan dan apa peranannya dalam ekonomi. Okey, yang pertama, ianya adalah sebagai pengeluar dan majikan. Okey, lepas tu kerajaan ni dia nak capai objektif makroekonomi negara. Kemudian dia akan mengawal sedia pengeluar dan eksternaliti negatif. Dan matlamatnya adalah untuk menjaga kebajikan dan meningkatkan kemakmuran negara. Okey, yang pertama kita akan tengok lagi satu persatu apa peranan kerajaan dalam ekonomi. Kemudian kita akan tengok penunjuk ekonomi. Okey, penunjuk ekonomi adalah data-data makroekonomi yang digunakan oleh penganalisis. Okey, sebab macam mana kita nak tahu ekonomi negara kita ni stabil ke atau ada masalah ekonomi? Okey, melalui penunjuk ekonomi ni. Okey, yang mana penganalisis akan tafsir. Okey, melalui data-data untuk mentafsir prestasi ekonomi sebuah negara tersebutlah. Okey. Penunjuk ekonomi terdapat beberapa penunjuk dia. Yang pertama, indeks harga pengguna iaitu IHP. Kemudian inflasi, apa kesan inflasi. Kemudian pengangguran dan jenis pengangguran. Lepas tu KDNK iaitu keluaran dalam negara kasar, pertumbuhan ekonomi Malaysia dan sebab dan akibat pertumbuhan ekonomi. Okay, itu bawah penunjuk ekonomi, iaitu data-data yang kita nak tafsir lah ataupun analisis. Okey, kemudian bila kita dah tahu data-data, dah tahu kedudukan ekonomi, okey, kerajaan akan menggunakan alat dasar ekonomi. Apa alat dasar ekonomi? Okey, iaitu terdapat dasar fiskal dan dasar kewangan, iaitu hasil kerajaan. Okey, alat dasar ekonomi ni adalah salah satu instrumen, instrumen di mana kerajaan nak capai objektif tadi dah, objektif makroekonomi. Jadi dia menggunakan dua dasar ni. Okey, jadi dalam bab 1 ini adalah keseluruhan untuk bab 1. Okey, kita akan kupas satu persatu lah untuk setiap bab ni, setiap anak-anak dia ni. Okey, pertama sekali kita tengok apa peranan kerajaan. Okey, yang pertama adalah sebagai pengeluar dan majikan. Okey, yang pertama kita tengok sebagai pengeluar dahulu. Okey, sebagai pengeluar maksudnya dia keluarkan barang lah. Maksudnya dia kena keluarkan barang, iaitu barang awam dan sosial. Okey, kenapa kerajaan mengeluarkan barang awam dan sosial ni? Okey, sebab pihak swasta ni dia tak sediakan barang tersebut. Okey, kenapa pihak swasta tak sediakan barang? Sebab tak menguntungkan. Okey, sebab pihak swasta ni syarikat-syarikat swasta ni lebih mementingkan keuntungan. Okey, jadi kerajaan lah yang kena ambil alih, kena sediakan barang tersebut, iaitu barang awam dan sosial. Okey, barang awam ni selalunya barang yang tak perlu bayar. Okey, tak perlu dikenakan bayaran ataupun bayar pun sikit je. Okey, lepas tu penawaran dia terhad, maksudnya kurang syarikat, tak ada orang yang nak buat barang tersebut. Okey, dan penggunaannya dikongsi. Kena kongsi, tak boleh seorang-seorang je guna barang tersebut. Okey, contoh barang awam adalah jalan raya. Jalan raya kena kongsi kan, tak boleh jalan seorang-seorang. Okey, kemudian sekolah kerajaan kan, sekolah kerajaan, klinik kesihatan kerajaan dan padang awam. Okey, ni adalah contoh barang awam. Okey, kalau barang sosial pula,
dia memerlukan perbelanjaan dan tidakkan kerajaan untuk keluarkan. Okey. Maksudnya kena gunakan duit kerajaan lah untuk keluarkannya. Okey, contohnya air terawat dan juga perkhidmatan pendidikan percuma. Jadi kerajaan yang kena keluarkan belanja. Okey, kalau tak ada semua barang-barang tersebut ni, jadi kebajikan masyarakat akan terjejas. Sebab tu kena sediakan juga. Jadi kerajaan yang berperanan kena keluarkan barang tersebut. Okey. Jadi sebagai pengeluar tunggal dalam industri, kerajaan dia boleh kontrol lah, boleh kawal harga barang keluaran tu. Okey, sebab dia bertindak sebagai monopoli. Tahu monopoli ni maksudnya dia seorang je, satu firma je yang keluarkan barang-barang tersebut. Okey, dan keluaran dia tak ada pengganti. Jadi dia kena penentu harga pasaran. Okey, dan tak ada kebebasan keluar masuk industri. Maksudnya tak adalah orang yang akan nak keluarkan barang tersebut, ada yang tak nak keluar masuk macam tu kan. Jadi kerajaan ada kuasa untuk kawal harga barang. Okey, maksudnya dia nak charge berapa yuran sekolah kerajaan, nak charge berapa penggunaan jalan raya ni, dia nak charge berapa dia. Tapi pengawalan harga barang tersebut dia dapat menjamin kebajikan masyarakat lah, sebab motif kerajaan ataupun objektif kerajaan adalah untuk menjamin kebajikan masyarakat. Maksudnya masyarakat mampu untuk membayarnya. Contohnya pergi sekolah, yuran yang dikenakan adalah paling minimum dah. Maksudnya semua masyarakat mampu untuk membayar yuran tersebut lah. Ini adalah kategori sebagai pengeluar barang, iaitu barang awam dan sosial. Okey. Okey, kemudian kita nak tengok peranan kerajaan sebagai majikan. Okey, sebagai majikan, iaitu bos lah. Okey, jadi kerajaan berperanan jadi bos, jadi majikan sebab dia menawarkan. Dia berperanan nak tawarkan peluang pekerjaan. Dia akan menawarkan peluang pekerjaan kepada kita dalam sektor awam. Okey. Kemudian sebenarnya peluang pekerjaan tersebut, iaitu perkhidmatan awam ni, adalah tulang belakang ataupun yang bekerja sebagai kerajaan ni membantu kerajaan untuk melancarkan lagi pengeluaran sektor ekonomi lain. Contohnya macam pejabat pendaftaran ni kan, pejabat pendaftaran negara ni, contohnya dia nak daftar nama, dia akan melancarkan pihak-pihak lain lah, yang membantu pihak lain. Okey, nak daftar agama, contohnya pejabat agama nak daftar halal, contohnya macam tu. Okey, jadi itu adalah tulang belakang lah untuk melancarkan sektor ekonomi lain. Kemudian peluang pekerjaan oleh kerajaan dapat menjana pendapatan. Maksudnya masyarakat dapat dapat menjana pendapatan daripada jawatan ni. Okey, kemudian dapat meningkatkan taraf hidup. Sebab apa? Sebab kuasa beli meningkat. Bila ada duit, kuasa beli pun akan meningkat dan akan meningkatkan taraf hidup. Dapat beli rumah lagi besar, rumah lagi selesa. Okey, kereta lagi selesa. Jadi akan dapat meningkatkan taraf hidup. Kemudian permintaan barang dan perkhidmatan tinggi. Sebab dah ada kuasa beli, jadi permintaan barang pun dan perkhidmatan pun dah semakin tinggi. Dan juga dapat menjana pertumbuhan ekonomi dalam negara. Jadi ekonomi dan negara keluar masuk duit pun semakin okey lah. Selain daripada itu, terdapat beberapa faedah sampingan yang kerajaan tawarkan untuk penjawat awam, iaitu allowance rumah dan allowance sara hidup. Okey, kemudian ada kemudahan pinjaman. Kemudahan pinjaman nak buat pinjaman perumahan ke, pinjaman kenderaan, ada kemudahan pinjaman untuk
kaki tangan awam. Kemudian ada imbuhan tetap, khidmat awam. Lepas tu, lepas bersara ada pencen, cuti tahunan mengikut kelayakan dan juga cuti bersalin. Okey, boleh untuk yang pertama, peranan kerajaan yang pertama iaitu pengeluar dan majikan. Okey, kita ke peranan kerajaan seterusnya. Okey, peranan kerajaan yang kedua adalah untuk mencapai objektif makroekonomi negara. Apa itu makroekonomi? Makroekonomi ni adalah kajian mengenai ekonomi secara menyeluruh lah. Maksudnya dalam isu macam pendapatan ke ataupun keluaran negara, guna tenaga, masalah pengangguran, itu semua makroekonomi. Okey, sekarang ni kita nak tahu objektif makroekonomi kerajaan ni mestilah selaras dengan objektif untuk memaksimumkan kebajikan masyarakat. Okey, objektif dia yang paling penting lah, maksudnya nak maksimumkan kebajikan masyarakat. Okey, jadi terdapat 4 objektif dia. Yang pertama, okey, guna tenaga penuh. Okey, nanti kita tengok satu persatu. Okey, yang kedua adalah kestabilan harga. Dan ketiga adalah objektif dia untuk pertumbuhan ekonomi. Dan last sekali, objektif dia untuk kestabilan imbangan pembayaran. Okey, ini untuk peranan kerajaan yang kedua. Okey, kita tengok. Okey, kita tengok yang pertama dulu, iaitu guna tenaga penuh. Okey, guna tenaga penuh. Guna tenaga ni adalah tenaga buruh. Okey, tenaga buruh yang terlibat dalam kegiatan ekonomi untuk dia menghasilkan barang dan perkhidmatan. Okey, tenaga buruh ni siapa? Tenaga buruh ni adalah penduduk. Okey, penduduk atau rakyat dalam usia 15 hingga 64 tahun. Sama ada dia sedang bekerja ataupun sedang aktif mencari pekerjaan. Itu dipanggil tenaga buruh. Jadi, guna tenaga penuh maksudnya kadar pengangguran tu mestilah kurang daripada 4% baru jadi guna tenaga penuh. Okey, pengangguran tu apa? Pengangguran ni adalah tenaga buruh yang tadi, yang umur 15 hingga 64 tahun yang sedang bekerja ataupun sedang bekerja. Okey, tenaga buruh tadi, dia nak bekerja tetapi masih belum mendapat pekerjaan. Okey, jadi kalau tenaga penuh ni, mestilah pengangguran ni kurang dari 4% baru jadi guna tenaga penuh. Okey, apabila guna tenaga yang tinggi, okey, menggambarkan pengangguran tu yang rendah. Okey, bila berlakunya guna tenaga penuh ni adalah apabila berlaku tenaga buruh digunakan secara optimum dan jumlah keluaran negara adalah maksimum. Okey, kenapa pentingnya kerajaan nak capai guna tenaga penuh ni? Okey, kerana dapat membantu meningkatkan taraf hidup rakyat. Kan, sebab rakyat dapat bekerja, okey, dapat pendapatan dan dapat meningkatkan taraf hidup dia lah. Okey. Dan dapat meningkatkan juga pendapatan negara. Okey, faham untuk guna tenaga penuh iaitu tentang tenaga buruh tadi lah, penggunaan tenaga buruh tadi dan pengangguran yang kurang. Dia kata 4%. Okey, yang itu yang pertama untuk capai objektif ni. Okey, yang kedua pula ialah yang kedua adalah kestabilan harga. Okey, kestabilan harga. Harga barang lah. Okey, jadi apabila harga tu tak stabil akan menjejaskan taraf hidup masyarakat. Okey, terdapat dua daripada dua harga tu, iaitu inflasi dan deflasi ataupun kemenangan ekonomi. Okey, inflasi dulu kita tengok macam mana berlakunya inflasi. Okey, apabila tingkat harga umum naik berterusan, maksudnya harga barang
naik secara berterusan. Contohnya beras naik, bawang naik, semua naik secara berterusan. Bukan naik lepas tu turun balik, naik secara berterusan. Jadi kos sara hidup naik. Okey, kos sara hidup tinggi. Kan? Jadi kita pun rasa dengan barang semua meningkat. Kan? Jadi kuasa beli pengguna pun akan menjadi menurun. Tengok kat sini contohnya. Okey, ni masa harga biasa. Contoh Okey, jadi apabila inflasi, harga naik. Okey, tadi harga biasa RM50 boleh penuh satu troli. Okey, tapi apabila harga naik secara berterusan, jadi kos sara hidup naik. Okey, jadi barang-barang naik, kos sara hidup naik, susu naik, semua naik harga. Jadi RM50 ni boleh beli sikit sahaja. Okey, jadi kuasa beli pengguna akan menurun. Itu akibatnya kesan daripada inflasi. Okey, kesan daripada deflasi ataupun kemelesetan ekonomi pula. Okey, macam mana terjadinya kemelesetan ekonomi ni? Okey, apabila tingkat harga umum jatuh berterusan. Berterusan maksudnya harga tu jatuh berterusan. Jatuh je harga. Okey, contohnya beras. Okey. Jatuh je harga dia. Jadi, syarikat yang mengeluarkan beras tu akan mengalami kerugian. Okey, harga jatuh. Dan apabila syarikat tu rugi, dia dah tak boleh tampung kos dia, jadi dia terpaksa buang pekerja dia. Okey, apabila buang pekerja, kadar pengangguran pun semakin meningkat. Itu adalah kesan daripada kemelesetan ekonomi. Okey, jadi pentingnya kestabilan harga ni. Okey, untuk menjamin kestabilan kuasa beli tadilah, kuasa beli meningkatkan. Stabilkan tak nak berdua, menurun. Dan juga kos sara hidup. Okey, itu kerajaan kena tertibkan objektif inilah untuk kebajikan masyarakat. Seterusnya, okey, yang ketiga adalah pertumbuhan ekonomi. Okey, pertumbuhan ekonomi. Okey, pertumbuhan ekonomi ni dia merujuk kepada apa? Kepada peningkatan jumlah barang-barang dan kebutuhan dalam sebuah negara itu. Dia semakin meningkat berbandingkan tahun-tahun sebelumnya. Okey, contohnya tahun ini semakin meningkat jumlah barang dan kebutuhan daripada dibandingkan tahun sebelumnya. Itu adalah maksud pertumbuhan ekonomi. Okey, apabila ekonomi pertumbuhan ekonomi akan mendorong, yang pertama akan ada perkembangan aktiviti dan ekonomi lah. Maksudnya bila semakin meningkat jumlah barang, jadi aktiviti itu semakin meningkat. Dan apabila aktiviti semakin meningkat, ini akan menjadikan peluang pekerjaan akan lebih banyak lah. Kan, sebab nak keluarkan suatu barang kita memerlukan ramai pekerja. Okey, sebab banyak dah peningkatan barang-barang ni. Jadi perlu peluang pekerjaan, jadi peluang pekerjaan. Kemudian apabila peluang pekerjaan itu semakin banyak, jadi pengangguran akan menurun kan. Okey, kemudian apabila ada peluang pekerjaan, ini akan meningkatkan pendapatan isi rumah dan juga pendapatan negara. Dan juga ada peningkatan kuasa beli lah. Bila orang ada pendapatan dan kuasa beli itu semakin meningkat. Dan ia juga meningkatkan taraf hidup masyarakat. Okey, ini adalah kesan dari pertumbuhan ekonomi. Okey, objektif yang terakhir adalah kestabilan imbangan pembayaran. Apa itu imbangan pembayaran? Imbangan pembayaran ini dia satu penyatuan yang mana dalam satu itu dia menunjukkan aliran wang masuk, aliran wang keluar, kesan daripada perdagangan antarabangsa, iaitu macam import ekspor ni dalam tempoh 1 tahun. Import ekspor dalam tempoh 1 tahun. Okey, terdapat dua kategori lah. Okey, iaitu kategori pertama lebihan imbangan pembayaran, kategori kedua defisit
imbangan pembayaran. Okey, lebihan imbangan pembayaran ini terjadi bila duit masuk ataupun wang masuk lagi tinggi daripada wang keluar ke negara lain. Maksudnya duit masuk tu lagi banyak daripada duit keluar. Tapi kalau defisit pula, duit keluar yang lagi banyak daripada duit masuk. Okey, bila duit keluar, tengok dulu lebihan. Lebihan ni adalah duit masuk lebih tinggi daripada wang keluar. Duit masuk apabila kita menjual barang ataupun kita ekspor barang kan. Kita buat barang makanan contohnya kan, keropok contohnya, kita ekspor ke negara lain. Jadi wang masuk tu lagi banyak. Permintaan daripada tu lagi banyak daripada wang keluar. Okey, kemudian defisit pula adalah wang keluar lebih tinggi daripada wang masuk. Maksudnya kita banyak import barang daripada ekspor barang. Okey. Jadi imbangan pembayaran lebihan, kalau ada lebihan ni maksudnya ekspor banyak. Okey. Apa yang kita dapati adalah nilai ekspor barang dan perkhidmatan akan meningkatlah. Kan, seperti ekspor banyak, sebab tu duit banyak masuk lagi tinggi. Jadi meningkatkan nilai ekspor barang dan perkhidmatan. Yang kedua, menggalakkan kemasukan pelaburan asing. Pelabur-pelabur asing kepada negara lain pun akan masuk. Kemudian yang ketiga, penerimaan mata wang asing lagi banyak daripada pembayaran mata wang tempatan ke negara. Kalau kita dapat duit masuk lagi tinggi, duit masuk ni masuk daripada negara-negara lain. Jadi dia bayar daripada menggunakan dolar, menggunakan rupiah kan. Jadi kita akan terima mata wang asing lebih banyak. Okey. Kemudian meningkatkan result pertukaran wang asing dalam bank pusat. Dia akan ada pertukaran wang asing dekat bank pusat. Kemudian seterusnya nilai mata wang tempatan pun akan semakin meningkatlah. Akan ada nilai mata wang tempatan. Dan last sekali, kegiatan ekonomi dalam negara pun semakin pesat. Bila banyak ekspor barang kan. Jadi kegiatan ekonomi pun semakin pesat. Okey, peranan kerajaan dalam mengawal selia pengeluar dan externality negatif. Okey. Jadi, aktiviti-aktiviti firma ataupun syarikat-syarikat kan, matlamat dia adalah untuk maksimumkan keuntungan kan. Mana-mana syarikat pun dia akan maksimumkan keuntungan dia nak keluarkan barang tu. Tapi disebabkan matlamat ni mungkin akan menjejaskan kebajikan masyarakat. Macam mana boleh terjejas tu? Yang pertama kerana dia mengeksploitasi pengguna. Dan yang kedua, dia menimbulkan kesan externality negatif. Macam mana boleh mengeksploitasi pengguna ni? Pengeluar mungkin eksploitasi pengguna ni dengan apabila dia menetapkan harga yang tinggi terhadap sesuatu barang kan. Dia pergi letak harga yang tinggi. Ataupun pengeluar tu ataupun syarikat tu menjual barang yang tak selamat ataupun tidak berkualiti. Itu adalah maksud mengeksploitasi pengguna. Kemudian apabila dia menetapkan harga yang tinggi, jual barang yang tak selamat, tak berkualiti ni, jadi kebajikan pengguna tu akan terjejas kan. Kemudian seterusnya externality negatif. Apa externality negatif ni? Externality negatif ni adalah merujuk kepada kos luaran yang ditanggung oleh masyarakat selain pengeluar dan pengguna barang tersebut. Contohnya pengeluar tu adalah kilang ataupun syarikat tu tersebut. Dia contohnya mengeluarkan kertas. Dan pengguna tu menggunakan kertas. Tetapi externality negatif ni adalah kos luaran yang ditanggung oleh masyarakat. Bukan pengguna yang tanggung, tapi masyarakat. Contohnya kilang yang dia buat kertas tu ada buat pencemaran
air. Jadi masyarakat setempat tu yang mengalami terjejas kesihatan mereka. Okey, kerana pencemaran air, pencemaran udara. Tu maksudnya externality negatif. Jadi bila externality negatif ni dapat menjejaskan kesihatan masyarakat kan. Jadi mempengaruhilah taraf hidup mereka. Okey, sebab kes-kes macam ni lah, okey, kerajaan kena ada kuasa untuk kawal, okey, untuk kawal dan pantau aktiviti pengeluar. Melalui pelaksanaan, ada 3 pelaksanaan lah sebab nak pastikan, okey, boleh kontrol pengeluar ni. Okey, pelaksanaannya adalah undang-undang dan peraturan. Okey, undang-undang kena ada, buat undang-undang dan peraturan. Kemudian ada pemberian subsidi. Okey, dan last sekali pelaksanaan cukai. Apabila ada 3 ni, barulah kerajaan dapat kontrol ataupun dapat mengawal selia pengeluar produk lah, ataupun pengeluar perkhidmatan. Okey, kita tengok satu persatu pelaksanaan, 3 pelaksanaan ni ya. Okey, pelaksanaan yang pertama adalah undang-undang dan peraturan kerajaan. Undang-undang dan peraturan kerajaan akan menetapkan undang-undang dan peraturan untuk kawal selia pengeluar dan juga nak jaga kebajikan masyarakat lah. Okey, dengan undang-undang dan peraturan ni dia boleh kontrol aktiviti pengeluar tersebut. Tapi undang-undang yang dikubal oleh kerajaan ni mestilah dipatuhi oleh masyarakat. Sekiranya pengeluar yang tidak mematuhi undang-undang ni akan dikenakan hukuman. Pengeluar wajib. Okey, pengeluar wajib kena pamerkan bahan yang dia gunakan dalam penyediaan makanan dan juga tarikh luput. Okey, macam mana kerajaan dapat mengawal eksploitasi pengguna ni menggunakan undang-undang dan peraturan ni? Okey, pertama, kerajaan akan isytiharkan ada sesetengah barang asas tu adalah sebagai barang kawalan. Okey, bila barang kawalan, peniaga tidak dibenarkan mengubah harga. Kan? Tidak boleh mengubah harga tanpa persetujuan kerajaan. Maksudnya, kalau kerajaan letak beras contohnya sekilo RM5. Okey, jadi pengeluar perlu mematuhi peraturan tersebut lah. Okey. Kemudian kerajaan akan melaksanakan dasar harga dan kota untuk dia kawal harga pasaran tu supaya rakyat mampu beli dan pengeluar pun tidak rugi. Jadi sama-sama untung lah. Okey, apa tu dasar harga dan kota? Okey, yang pertama dasar harga maksimum. Okey, dasar harga maksimum ni adalah penetapan harga lebih rendah daripada tingkat harga keseimbangan. Okey, maksudnya kalau maksimum, okey, harga tu lebih rendah. Okey, kesan dia, kebajikan pengguna dapat dijaga. Okey, pengguna dapat beli barang dengan harga yang berpatutan sebab harga lebih rendah. Okey, lepas tu ada dasar harga minimum. Dasar harga minimum ni adalah penetapan harga lebih tinggi daripada tingkat harga keseimbangan. Okey, jadi kesan dia kebajikan pengeluar ni untung kepada pengeluar dapat dijaga. Kebajikan pengeluar dapat dijaga, pengeluar pun dapat untung lebih tinggi. Kemudian ada kota. Kota ni adalah had penawaran sesuatu barang. Okey, maksudnya pengeluaran satu barang tu pada suatu kuantiti yang tertentu. Maksudnya dia dah hadkan berapa je kuantiti penawaran sesuatu barang tu. Jadi dengan ini kesan dia dapat atasilah masalah lebihan barang ataupun kurangan barang dekat pasaran. Okey, kemudian macam mana kerajaan mengawal kesan externality negatif menggunakan undang-undang dan peraturan? Okey, yang pertama, kerajaan akan
kawal aktiviti pengeluaran firma melalui pemberian lesen. Okey, maksudnya sesiapa yang nak contohnya kilang-kilang ke, dia perlu ada lesen lah. Okey, sekiranya tak patuh peraturan yang telah ditetapkan kerajaan, tidak mematuhi peraturan yang ditetapkan, okey, lesen ni akan ditarik balik. Okey, dan kerajaan akan menentukan kawasan perindustrian ke, kawasan perumahan ke, kawasan industri berat ke, kawasan industri ringan ke. Jadi dapat atasilah kesan eksternaliti negatif ni kan. Contohnya ada orang nak buat kilang, satu syarikat ni nak buat kilang di kawasan perumahan. Jadi kerajaan yang akan tentukan kawasan tersebut sesuai atau tidak, supaya tidak memberi kesan eksternaliti negatif. Dan last sekali, kerajaan mempunyai agensi yang menjalankan pemantauan aktiviti pengeluaran syarikat ataupun aktiviti pengeluaran firma. Dia akan ada agensi yang pantau supaya tidak mengancam alam sekitar dan sentiasa mematuhi peraturan. Okey, ini adalah undang-undang dan peraturan. Okey, kemudian kita tengok pelaksanaan yang kedua, iaitu kedua dan ketiga ya, pemberian subsidi dan juga pelaksanaan cukai. Okey, yang pertama kita tengok apa definisi dia lah, maksud dia. Kalau subsidi ini adalah kerajaan bagi bantuan kewangan. Okey, bagi bantuan kewangan kepada sesuatu perniagaan ataupun sektor ekonomi. Okey, kenapa dia bagi bantuan kewangan ni? Untuk stabilkan harga dan kurangkan kos pengeluaran. Tapi kalau cukai, kalau subsidi dia bagi bantuan kewangan, tapi cukai dia nak satu mekanisme yang kumpul hasil. Dia akan kumpul hasil daripada individu ataupun syarikat. Tujuan dia adalah untuk membangunkan negara dengan sediakan pelbagai kemudahan awam. Menggunakan cukai tu, duit-duit cukai tu, dia nak sediakan pelbagai kemudahan awam demi kesejahteraan rakyat. Okey, macam mana kerajaan dapat mengawal eksploitasi pengguna menggunakan subsidi? Okey, apabila kerajaan bagi subsidi untuk kawal harga barang sebenarnya. Macam mana dia kawal harga barang? Okey, apabila kos pengeluaran meningkat. Okey, bila kos pengeluaran meningkat, mestilah pengeluar akan pindahkan beban kos tu kepada pengguna. Dia buat macam mana? Dia akan naikkan harga barang tersebut. Okey, jadi pengguna yang kena bayar lebih. Jadi apabila kerajaan bagi subsidi, untuk tampung dia punya kenaikan kos tu, tanpa dia naikkan harga barang tersebut. Tak payah nak naikkan harga barang tersebut sebab kerajaan dah bagi subsidi. Okey, cukai pula. Macam mana cukai dapat mengawal eksploitasi pengguna? Okey, dia akan menambahkan kos pengeluaran pengeluar. Okey, jumlah penawaran akan merosot. Okey, selalunya cukai ini akan dikenakan kepada barang yang membahayakan kesihatan pengguna. Contohnya rokok ataupun minuman keras. Okey, jadi jumlah penawaran akan merosotlah sebab kos dia dah semakin bertambah. Okey, jadi kurang yang mengeluarkan barang tersebut. Okey, kemudian kita tengok macam mana kerajaan menggunakan subsidi dan cukai ini untuk mengawal kesan eksternaliti negatif. Okey, pemberian subsidi akan menggalakkan pengeluaran sesuatu barang, kan, dengan berkhidmatan dan sesuatu teknik pengeluaran. Maksudnya menggunakan duit subsidi tu, dapat menggunakan teknik pengeluaran lah. Dan subsidi dapat kurangkan kos pengeluaran. Jadi pengeluar yang nak dapatkan subsidi kerajaan ni, dia kena menggunakan teknik pengeluaran yang telah diperkenalkan oleh kerajaan lah, yang lagi sesuai. Contohnya macam kaedah teknologi hijau.
Okey, yang mesra alam. Okey. Manakala cukai, okey, apabila cukai dikenakan terhadap barang dan perkhidmatan yang membawa kepada pencemaran alam sekitar. Okey, jadi cukai akan meningkatkan kos tersebut. Okey. Jadi firma ataupun syarikat tu akan lebih prihatin terhadap alam sekitar. Okey, bila dia tahu terpaksa menanggung kos yang tinggi, jadi dia perlu lebih perhati. Contohnya macam cukai karbon. Selalunya cukai karbon ni dilaksanakan dekat negara-negara barat macam Australia, England dan Amerika Syarikat. Ini adalah cara kerajaan mengawal eksploitasi pengguna dan kesan eksternaliti negatif menggunakan subsidi dan cukai. Okey, jadi sekarang ni kita dah tengok peranan kerajaan dalam matlamat untuk menjaga kebajikan dan nak meningkatkan kemakmuran negara. Okey, jadi kita analisis semula. Ketiga-tiga objektif tadi, ketiga-tiga matlamat iaitu sebagai pengeluar dan majikan. Lepas tu nak mencapai objektif makroekonomi negara. Lepas tu yang akhir mengawal selia pengeluar dan eksternaliti negatif. Sebenarnya ketiga-tiga peranan ni adalah berhubung kait. Okey, kita tengok semula. Kita tengok peranan kerajaan sebagai pengeluar, iaitu kerajaan akan mengeluarkan barang awam dan sosial yang swasta tak keluarkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat. Okey, kemudian peranan kerajaan sebagai majikan pula mencipta peluang kerajaan dalam sektor awam. Jadi ini adalah inisiatif untuk menyediakan barang-barang yang tadilah, barang awam dan sosial tadi. Kemudian yang ketiga, nak capai objektif guna tenaga penuh. Okey, jadi kadar pengangguran berkurang sebab dah cipta peluang kerajaan, jadi pengangguran pun berkurang dan guna tenaga penuh pun boleh dicapai. Kemudian mencapai objektif kestabilan harga. Jadi kerajaan berhak ataupun dapat campur tangan untuk kawal kuasa pasaran supaya harga barang dapat distabilkan. Kemudian yang kelima, mencapai objektif pertumbuhan ekonomi. Okey, apabila kemudahan infrastruktur yang lengkap, jadi dapat menarik pelaburan asing dan juga kemasukan aliran modal ke dalam negara. Ini akan memperbanyakkan lagi aktiviti pengeluaran, dapat merangsang lagi pertumbuhan ekonomi. Yang keenam, mencapai objektif imbangan pembayaran lebihan. Tadi lebihan dalam imbangan pembayaran kan. Okey, ini dapat dicapai jika ingat, pengaliran wang masuk lebih daripada pengaliran wang keluar, iaitu eksport lebih daripada import. Okey. Kemudian akhir sekali, peranan mengawal selia pengeluar dan eksternaliti negatif. Jadi kerajaan memerlukan pemantauan daripada kerajaan lah, nak elakkan pengeluaran ni tindas pengguna, betul tak? Okey, dan mengenakan undang-undang dan peraturan dan pemberian subsidi dan juga pelaksanaan cukai. Ni yang kita belajar dalam bab 1, iaitu kerajaan dan peranan kerajaan lah. Okey. Okey, dah habis peranan kerajaan dalam ekonomi. Okey, jom kita jawab soalan-soalan yang berkaitan dengan peranan kerajaan dalam ekonomi.